Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memulakan majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membuka dengan membaca Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب يسر ولا تعسر فتمم بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan peluang kepada kita untuk sama-sama kita menambahkan lagi ilmu pengetahuan, menambahkan amalan sebelum kita bertemu, saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar sidang penonton yang dikasihi sekalian? Didoakan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera. Sekiranya ada di kalangan kita yang diuji dengan kesakitan, tambah pula sekarang dalam musim pandemik begini, saya mendoakan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesembuhan kepada saudara. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita akan meneruskan lagi siri kuliah kita pada malam ini, iaitu daripada kitab Ziarah ke Alam Barzakh. Tajuk pada malam ini ialah Persemayaman Para Arwah. Persemayaman Para Arwah, surat 317 insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarrun wa mustauda'. Maksudnya, dialah yang menciptakan dari satu jiwa, lalu bagi kalian disediakan tempat menetap dan tempat penyimpanan. Surah Al-An'am ayat 98. Yang berwarna merah itu mustauda', tempat penyimpanan. Merujuk kepada kehidupan akhirat selepas kematian. Selepas kita ni mati, roh kita ni nak pergi ke mana? Selepas kita ni mati, roh kita ni nak pergi ke mana? Jadi dalam bab ini perbahasan persemayaman arwah. Nak membincangkan lepas kita mati ni roh kita tu nak pergi ke mana. Jadi dalam bab ini dibincangkan tempat-tempat roh itu akan berada. Jadi alhamdulillah, bila sama-sama kita membuat persiapan supaya kita ni menjadi orang di kalangan orang-orang yang al-kayyis, orang-orang yang bijak, seperti mana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsah
wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan. Dari Syaddad bin Aus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas ataupun orang yang bijak adalah orang yang menyiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang bijak adalah orang yang menyiapkan dirinya wa amila lima ba'dal maut, yang beramal untuk kehidupan selepas mati. Lepas mati ni roh kita ni nak pergi ke mana? Nak pergi ke mana? Kita pun bimbang. Roh kita ni nak pergi ke mana? Sama ada pergi tempat yang baik ataupun pergi tempat yang buruk. Ya. Jadi bila antara bekalan-bekalan yang kita nak siapkan, kita belajar. Kita belajar selepas roh kita mati ni, dalam buku ni dibahaskan ke mana roh nak pergi. Jadi kita boleh membuat persiapan-persiapan untuk kita ni mempersiapkan diri kita dengan memohon pada Allah SWT. Semoga Allah SWT berikan kita rezeki mati dengan husnul khatimah dan roh kita selepas itu pergi ke tempat-tempat yang baik, tempat-tempat penyimpanan yang baik. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang jiwanya selalu mengikut hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allah. Ya, selalu ikut hawa nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu cenderung untuk membawa kita ni kepada melakukan perkara-perkara yang perkara-perkara yang buruk. Ya, jadi wa tamanna 'ala Allah, ni orang yang bodoh dan dia hanya berangan-angan kepada Allah Taala. Harap-harap Allah fahamlah saya ni penat. Harap-harap Allah fahamlah saya ni kerja, dan berbagai-bagai alasan yang diberikan untuk tidak dia melakukan persiapan-persiapan untuk kehidupan selepas matinya. Alhamdulillah, kita masuk pada di manakah tempat persemayaman para arwah. Lepas kita mati ni, roh nak pergi ke mana? Berdasarkan kitab, yang pertama, dalam perut burung berwarna hijau dan putih. Bila mati ya, roh akan pergi dalam perut burung berwarna hijau dan putih. Dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arwah para syuhada itu berada di sisi Allah dalam perut burung berwarna hijau yang menyeberangi sungai-sungai di syurga ke mana sahaja yang dia kehendaki, dan kemudian kembali ke pelita yang bergantung di bawah arash. Hadis riwayat Muslim. Ini yang pertama. Dalam perut burung berwarna hijau dan putih. Siapa? Arwah para syuhada. Sementara dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika sahabat-sahabat kalian terbunuh dalam perang Uhud, Allah menempatkan arwah mereka di dalam perut burung berwarna hijau yang menyeberangi sungai-sungai di syurga, memakan buah-buahan syurga, dan akan kembali ke pelita yang terbuat dari emas yang bergantung di bawah naungan arash. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Yang pertama ni, roh para syuhada ni akan berada di dalam perut burung berwarna hijau. Sementara dari Anas bin Malik disebutkan bahawa Nabi SAW juga pernah bersabda, Allah akan membangkitkan para syuhada dari dalam perut burung berwarna putih. Mereka berada di pelita yang bergantung di arash. Hadis riwayat Abu Syekh. Ada dua pendapat yang mengatakan, yang pertama, para syuhada ini roh mereka akan berada di perut burung berwarna hijau, dan ada juga yang mengatakan dalam perut burung yang berwarna putih. Itu yang pertama. Yang kedua, ke mana roh akan pergi selepas saat kematian? Yang kedua, di syurga. Dari Ibnu Abbas dituturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arwah para syuhada berada di sungai yang bersinar di pintu syurga dalam kubah hijau. Rezeki mereka datang dari syurga pada pagi dan malam hari.
Hadis riwayat Imam Ahmad, Abduh Ibnu Abi Syaibah At-Tabarani dan Al-Baihaqi dengan sanad hasan. Di mana? Di syurga Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenikmatan. Sementara Anas bin Malik menuturkan bahawa ketika Harith terbunuh, ibunya mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau lebih mengetahui kedudukan Harithah daripada aku. Jika dia berada di syurga, aku akan bersabar. Sementara dia berada selain di syurga, engkau mengetahui apa yang akan aku lakukan." Kemudian lalu beliau berkata, baginda berkata, ada banyak syurga dan Harithah berada di syurga Firdaus yang tertinggi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini adalah riwayat yang kedua, ruh pergi ke mana? Dia akan berada di syurga, para syuhada. Yang ketiga, arwah ni akan bersemayam di mana? Pada burung yang hinggap di buah dan pohon syurga. Ka'ab bin Malik menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arwah orang mukmin itu wujud dalam bentuk burung yang hinggap di pohon syurga, sehingga Allah mengembalikannya pada jasadnya pada hari kiamat kelak. Sementara sebelum menunggunya berlakunya hari kiamat, maka arwah ini akan berada dalam bentuk burung yang hinggap di pohon-pohon syurga. Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta, Imam Ahmad dan An-Nasai dengan sanad yang sahih. Sedangkan menurut riwayat Imam At-Tirmizi, hadis tersebut berbunyi, arwah para syuhada itu berada dalam seekor burung yang berwarna hijau yang hinggap pada buah atau pohon syurga. Yang di atas tu menyebutkan di mana? Di pohon syurga. Yang di bawah ini pula menyebutkan di mana? Di pada buah dan juga pohon syurga. Ini yang ketiga. Roh akan bersemayam di mana? Di atas pohon-pohon syurga. Begitu juga di buah-buahan syurga. Di dalam perut burung. Yang keempat, berjalan-jalan di syurga sekehendak hati. Ini arwah yang keempat. Bersemayam di mana? Berjalan-jalan di syurga sekehendak hati. Dengan sanad yang hasan dituturkan hadis daripada Abdul Rahman bin Ka'ab ibn Malik. Dia bercerita ketika Ka'ab sedang menghadapi kematian, Ummu Bashar binti Al-Barra mendatanginya seraya menuturkan, Abu Abdurrahman, jika bertemu dengan si fulan, tolong sampaikan salamku untuknya. Dia menjawab, semoga Allah memberikan ampunan kepadamu, Ummu Bashar. Kami tidak sempat melakukan hal seperti itu. Ummu Bashar kembali berkata, tidakkah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya arwah orang mukmin itu berjalan-jalan di syurga sekehendak hatinya, sedangkan arwah orang kafir berada di sijjin. Benar, aku pernah mendengarnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tabarani dan Al-Baihaqi. Ini yang keempat. Dikatakan syurga, arwah itu akan berada di dalam syurga dalam keadaan berjalan-jalan di syurga sekehendak hatinya. Sedangkan arwah orang-orang kafir pula akan berada di sijjin. Sijjin ialah di lapisan bumi yang ketujuh. Tempat permainan para iblis dan syaitan. Yang kelima ialah di mana tempat persemayaman arwah setelah berlakunya kematian. Yang kelima ialah arwah anak-anak akan berada di bawah asuhan Nabi Ibrahim. Kadang-kadang kita diuji dengan kematian anak-anak kecil ni kan. Jadi janganlah kita rasa terlalu sedih sangat kerana ia akan berada, roh mereka, arwah mereka ini akan berada di bawah asuhan Nabi Ibrahim. Melalui beberapa jalan diriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Dia menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
anak-anak orang yang beriman itu berada di sebuah gunung di syurga. Mereka semua ditanggung oleh Ibrahim dan Sarah, ini isterinya, sehingga mereka dikembalikan kepada orang tua mereka pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Abu Daud dan Ibn Abi Ad-Dunya. Jadi pada para ibu, para ayah setelah kematian anak-anak kecil ni, janganlah terlalu sedih sangat kerana mereka akan berada di bawah asuhan Nabi Ibrahim. Dan apabila berlaku kiamat kelak, mereka akan dikembalikan kepada ibu bapa mereka. Ibnu Umar radhiyallahu an menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan Islam. Di dalam syurga mereka selalu kenyang dan tidak pernah kehausan. Mereka berkata, Tuhanku, datangkanlah kedua orang tuaku kepadaku. Hadis riwayat Ibn Abi Ad-Dunya. Masih diriwayatkan oleh Ibn Abi Ad-Dunya, kali ini dari Khalid Ibn Mi, dan dia mengatakan, di syurga terdapat sebuah pohon yang disebut pohon Tuba, yang semuanya dapat menyusui. Anak yang meninggal dunia dan masih menyusu akan diberi susu dari pohon Tuba tersebut. Pengasuh mereka adalah Nabi Ibrahim Khalilullah. Ibn Abi Ad-Dunya juga menuturkan riwayat dari Ubaid ibn Umair. Dia mengatakan, di dalam syurga terdapat sebuah pohon yang dinamakan pohon duru, seperti lembu pernah yang memberikan makan kepada anak-anak penghuni syurga. Makhul menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya arwah anak-anak keturunan kaum muslim berada di dalam burung-burung yang berwarna hijau yang berada di dalam syurga, di pohon syurga, yang diasuh oleh datuk mereka Ibrahim alaihi salam. Hadis riwayat Sa'id ibn Mansur. Sementara daripada Khalid ibn Mi dan Ibn Abi Hatim menuturkan, sesungguhnya di syurga itu terdapat sebuah pohon yang dinamakan pohon Tuba, pohon penghasil susu yang menyusui anak-anak penghuni syurga. Anak yang lahir dalam keadaan keguguran dari rahim ibunya berada di salah satu sungai di syurga. Dia berenang-renang di dalamnya sampai hari kiamat kelak. Itu ialah arwah anak-anak yang meninggal dunia. Ya, janganlah kita rasa terlalu sedih kerana mereka diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita akan dikembalikan kepada kedua ibu bapanya bila berlakunya kiamat kelak. Yang ketujuh, langit yang keenam, di mana persemayaman para arwah antaranya berada di langit yang keenam. Langit yang ketujuh, salah ni. Langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh. Okey, langit yang ketujuh. Dengan sanad yang dhaif dari Abu Hurairah, disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya arwah orang-orang yang beriman itu berada di langit lapisan ketujuh. Mereka melihat ke tempat tinggal mereka di syurga. Hadis riwayat Abu Nuaim. Abu Nuaim juga menuturkan riwayah dari Wahab bin Munabbih. Dia berkata, sesungguhnya Allah mempunyai suatu rumah di langit lapis ketujuh yang dinamakan Bayda. Bayda ni istana putih. Di dalamnya berkumpul arwah orang-orang yang beriman. Jika ada penghuni dunia yang meninggal, arwah-arwah ini menemuinya untuk menanyakan kepadanya khabar berita mengenai dunia. Sebagaimana orang yang hilang bertanya kepada anggota keluarganya jika telah kembali ke rumahnya. Jika ada orang yang baru meninggal, pergi ke alam roh ini, maka roh orang-orang beriman ni sibuk bertanya roh yang baru meninggal ni tentang dunia yang baru ditinggalkan. Nak tanya tentang ahli keluarganya, tentang macam-macam lah perkara. Jadi antaranya yang keenam ini, ke mana tempat persemayaman
roh itu ialah antaranya di lapisan yang ketujuh. Tapi dengan sanad yang dhaif. Yang ketujuh, ke mana arwah ini akan bersemayam di sisi Allah. Dari Ibn Umar radhiyallahu an, Sa'id ibn Mansur menuturkan riwayah bahawa dia pernah melayan Asma bersama puteranya Abdullah bin Ibn Zubair yang jasadnya dalam keadaan tergantung, mati tergantung. Dia lantas berkata, jangan engkau bersedih kerana arwah itu berada di sisi Allah di langit. Arwah itu berada di sisi Allah di langit. Sementara yang ada ini hanyalah jasad belaka. Yang kita nampak tergantung ni hanyalah jasad belaka. Sedangkan ruhnya telah berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat daripada Ibn Umar radhiyallahu an. Yang ke-8, ke mana arwah ini akan bersemayam, dia diangkat di hadapan Jibril. Sedangkan dalam Al-Janaiz, Al-Marwazi menuturkan riwayah dari Ibn Abbas Ibn Muttalib, dia mengatakan arwah orang-orang yang beriman itu diangkat di hadapan Jibril. Lalu dikatakan kepada Jibril, engkau yang mengurus arwah ini sampai hari kiamat kelak. Ini yang ke-8. Mana diangkat di hadapan Jibril. Wallahu a'lam. Yang ke-9, ke mana roh ini akan pergi? Yang ke-9, dapat pergi ke mana sahaja. Sementara Ibn Al-Mubarak dalam Al-Zuhd dan At-Tirmizi dalam Nawadir Al-Usul, Ibn Abi Ad-Dunya dan Ibnu Mundah menuturkan riwayah dari Sa'id Ibn Al-Musayyab yang bersumber dari Salman. Dia berkata, sesungguhnya arwah orang-orang yang beriman itu berada di alam barzah. Arwah itu dapat pergi ke mana sahaja yang mereka kehendaki. Sedangkan arwah orang kafir itu berada di Sijjin. Sijjin di bumi yang ke-7. Ini pendapat yang ke-9. Roh pergi ke mana? Dapat pergi ke mana sahaja. Ya. Dari Salman pula, At-Tirmizi berkata, sesungguhnya arwah orang-orang yang beriman itu berjalan-jalan sekehendak hatinya di alam barzah antara langit dan bumi. Mana sahaja dia nak pergi. Ya. Sehingga Allah mengembalikannya ke jasad mereka masing-masing. Ibn Abi Ad-Dunya menuturkan riwayah dari Malik Ibn Anas. Dia mengatakan, pernah sampai berita kepadaku bahawa arwah orang-orang yang beriman itu diperintahkan untuk pergi ke mana dia suka. Ini berada di alam barzah dan bebas pergi ke mana saja antara langit dengan bumi. Ya. Ini katakan yang ke-9. Yang ke-10, di mana arwah ini akan bersemayam, dia akan melintasi tempat orang mukmin berbincang-bincang. Jika seorang mukmin meninggal dunia, dia akan dibawa melintasi orang-orang yang beriman yang mempunyai tempat berbincang-bincang. Roh-roh orang beriman ni ada satu tempat tu mereka berbincang-bincang. Lalu mereka bertanya kepadanya mengenai khabar sebahagian sahabat yang ditinggalkannya. Kalau kita yang baru meninggal ni, lalu di situ kita akan disoal lah oleh orang-orang yang sedang berbincang-bincang ni, roh-roh yang duduk, orang-orang mukmin yang berbincang-bincang ni. Jika dijawab sudah meninggal, mereka akan mengatakan arwah telah dibawa ke bumi paling di bawah. Iaitu jika seorang kafir meninggal dunia, arwahnya dibawa turun ke bumi paling bawah. Ini roh orang kafir. Lalu orang kafir menanyakan berita tentang seseorang. Jika dijawab bahawa mereka sudah meninggal, mereka berkata arwahnya telah dibawa naik ke atas. Ini yang ke-10. Roh orang mukmin ni akan dibawa melintasi tempat roh-roh yang berbincang-bincang. Ya. Okey. Yang ke-11, para arwah ni berkumpul di mana? Menurut pendapat berkumpul di Jabiyah, Syam. Jabiyah ni di Syam, Syria. Al-Marwazi, Ibn Mundah dan Ibnu Asakir menuturkan riwayah dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu an. Dia mengatakan sesungguhnya arwah orang-orang kafir itu berkumpul di Barhaud di Hadral Maut. Sedangkan arwah orang yang beriman berada di Jabiyah. Jabiyah ni terletak di negeri Yaman. Jabiyah ni terdapat di Syam. Ibn Asakir menuturkan bahawa Urwah ibn Ruwaim
berkata Jabiyah adalah tempat tujuan setiap roh yang baik. Okey, sementara roh yang jahat berada di mana? Berada di Barhud. Berada di Barhud di Hadral Maut. Wallahu a'lam. Yang ke-12, ruh berkumpul di mana? Berkumpul di lembah Mekah dan sumur Zamzam. Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, sebagaimana dituturkan oleh Abu Bakar An-Najad, mengatakan sebaik-baik lembah manusia adalah lembah Makkah. Seburuk-buruk lembah manusia adalah lembah Al-Ahqaf, iaitu suatu lembah yang terdapat di Hadraul Maut yang dinamakan sebagai Barhud. Tadi kita dah sebut. Di dalamnya berkumpul arwah orang-orang kafir. Ibn Abi Adunia juga menuturkan riwayah dari Ali bin Abi Talib. Beliau mengatakan arwah orang-orang yang beriman itu berada di sumur Zamzam, di perigi telaga Zamzam di Makkah. Ya, berbahagialah ya. Yang ke-13, kemana lagi arwah akan bersemayam? Antaranya yang ke-13 berkumpul di Ariha, Palestin. Al-Hakim dan Ibnu Mundah menuturkan riwayah dari Akhnas ibn Khalifah Ad-Dabi, disebut bahawa Ka'ab Al-Ahbar pernah mengutus seorang kepada Abdullah ibn Amr radhiyallahu an untuk menanyakan arwah orang-orang yang beriman di mana mereka berkumpul, juga arwah orang-orang musyrik di mana mereka berkumpul. Abdullah ibn Amr menjawab, arwah orang-orang yang beriman berkumpul di Harihah. Harihah ni di Palestin. Sedangkan arwah orang-orang yang musyrik berkumpul di San'a. Di San'a di Yaman. Allahu a'lam. Baik, sebagai kesimpulannya ya, Ibnul Qayyim berpendapat bahawa masalah tempat bersemayamnya arwah setelah kematian ini merupakan suatu hal yang sangat istimewa yang tidak dapat diketahui kecuali melalui pendengaran sahaja. Dikatakan seluruh orang yang beriman itu berada di dalam syurga, baik yang mati syahid maupun yang tidak, jika mereka tidak dihisap kerana suatu dosa besar. Hal ini disandarkan pada hadis dari Ka'ab, Ummu Hani, Ummu Bashar, Abi Sa'id, Damrah dan yang lainnya, juga disandarkan pada firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, fa amma in kana minal muqarrabin. Sementara jika dia orang yang meninggal itu termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, farauhu wa raihanu wa jannatu na'im, dia akan memperoleh ketenteraman, rezeki dan syurga kenikmatan. Ini dalil menunjukkan bahawa orang mukmin tu sama ada syahid ataupun yang tidak syahid akan berada di dalam syurga. Surah Al-Waqiah 88 hingga 89. Baik, sekeluarnya dari jasad, arwah itu terbahagi menjadi 3 bahagian berdasarkan surah Al-Waqiah. Yang pertama, Al-Muqarrabun. Apa maksudnya? Yang didekatkan kepada Allah. Mereka ini berada di dalam syurga kenikmatan. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Dalam syurga penuh kenikmatan. Yang kedua, setelah kematian, roh itu pergi ke mana? Digolongkan sebagai ashabul yamin, iaitu termasuk golongan kanan. Wa amma in kana min ashabil yamin, jika dia adalah golongan kanan, fasalamul laka min ashabil yamin, ditetapkan baginya keselamatan. Selamat. Ashabul yamin ini akan mendapat keselamatan. Ya, selamat. Fasalamul laka min ashabil yamin. Yang ketiga pula, ni yang kita risau ni. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim. Adapun orang yang ketiga ni, ruh yang ketiga ni, manusia yang ketiga ni, golongan yang mendustakan, lagi sesat, maka orang ini akan mendapat hidangan air yang mendidih.
hamim, air yang mendidih dan dibakar di dalam syurga jahim. Firman Allah SWT, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredainya. Masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam syurga. Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Sementara sekelompok sahabah dan juga tabi'in mengatakan bahawa hal itu dikatakan melalui lidah malaikat ketika dia meninggalkan dunia. Hal itu diperkuat dengan firman Allah SWT mengenai orang mukmin dari keluarga Yasir. Qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Dia berkata, alangkah baiknya seandainya kaumku mengetahui. Surah Yasin ayat 26. Ini berdasarkan pendapat Ibn Qayyim bahawa seluruh arwah orang yang beriman berada di syurga, baik yang mati syahid maupun yang tidak. Berdasarkan keterangan-keterangan dalil-dalil yang dinyatakan. Dan kesimpulan yang kedua dalam Bahr Al-Kalam karangan An-Nasafi disebutkan bahawa arwah itu ada 4 macam. Yang pertama, arwah para nabi yang keluar dari jasadnya, perumpamaan jasadnya tersebut seperti minyak kasturi. Dia berada di dalam syurga, makan, minum dan bersenang-senang. Pada malam harinya mereka kembali ke pelita-pelita yang bergantung di bawah arash. Ini yang pertama, iaitu arwah para nabi. Yang kedua, arwah para syuhada yang keluar dari jasadnya dan tinggal di dalam perut burung berwarna hijau. Dia berada di dalam syurga, makan, minum dan bersenang-senang. Pada malam harinya, mereka kembali ke pelita-pelita yang bergantungan di bawah arash. Yang kedua. Yang pertama, arwah para nabi di dalam syurga. Yang kedua, para syuhada juga dalam syurga. Yang ketiga, arwah orang-orang yang taat dari kalangan orang-orang beriman. Dia berada di luar syurga, tidak makan, tidak bersenang-senang, tetapi mereka dapat melihat syurga. Dapat lihat syurga, belum masuk syurga lagi. Nanti syurga itu di akhirat nantilah. Bila berlaku kiamat, berlakunya hisab, barulah syurga. Tapi dalam alam barzah ini, roh itu berada, dia tidak dimasuk dalam syurga, tapi berada di luar syurga. Tapi dia tidak makan dan tidak bersenang-senang, tetapi mereka dapat melihat syurga. Kan pagi dan petang akan ditunjukkan kepada mereka, sama ada mereka itu ahli syurga ataupun ahli neraka. Pagi petang akan ditunjukkan kepada mereka. Yang keempat, arwah orang-orang yang berbuat maksiat. Ini yang kita takut. Dari kalangan orang-orang yang beriman, yang berada antara langit dan bumi. Yang roh orang beriman yang berbuat maksiat ni akan berada di antara langit dan bumi, iaitu di udara. Sementara arwah orang-orang kafir berada di sijin, di dalam perut burung berwarna hitam, di bawah lapisan bumi ketujuh yang masih berhubungan dengan jasadnya. Jika arwah mereka diazab, jasad mereka pun turut merasakannya, sebagaimana matahari di langit yang mengirimkan sinarnya ke bumi. Ini pendapat yang kedua. Jadi alhamdulillah dalam pertemuan ini dapat kita mendengar tentang tajuk persemayaman para arwah. Selepas mati, roh kita itu pergi ke mana? Jadi telah dibincangkan berdasarkan riwayat-riwayat yang telah dinyatakan oleh tuan kitab ini. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran dan kita membuat persiapan. Jadilah al-kayyisu, orang yang bijak, iaitu mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut, mempersiapkan diri untuk kehidupan selepas mati kita, insya-Allah. Mudah-mudahan roh kita berada di tempat yang baik, insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum.
lisairil muslimin wal muslimat. Dimohon maaf di atas kesalahan sekiranya ada. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang salah, yang tersilap itu daripada kelalaian diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian sahaja, sehingga bertemu lagi. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.